Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live Facebook page, yang mana pada malam ini kita bertemu dalam program ataupun dalam siri pengajian Iqra ataupun ulang kaji Iqra. Jadi sebelum tu saya ingin memohon maaf yang mana petang tadi ketika mana ulang kaji buku tahsin tajwid suara tak berapa nak clear. Saya mohon maaf, insya-Allah esok kita akan ulang baliklah ulang kaji bab makhraj hamzah dan juga makhraj ha simple lah sekali dengan sifat, dan insya-Allah kita ulang balik lah. Memandangkan suara petang tadi suara tak berapa nak clear, jadi petang esok kita ulang balik. Baik, insya-Allah. Saya mohon maaf kerana ada sedikit kekurangan kat situ, iaitu audio kurang jelas. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita nak sambung ulang kaji bacaan Iqra. Yang mana sudah maklum Iqra adalah bacaan asas, ya, yang mana dia ada Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelum kita naik Quran, pastikan kita mengaji Iqra dulu sebagai persediaan ataupun sebagai latihan sebutan makhraj, sifat dan sebagainya. Kalau kita terus naik Quran tak baca daripada bawah, yang asas-asas kita tak mengaji dulu, jadi susah sikit lah. Sementara nak boleh tu lambat sikit lah. Tapi kalau mereka yang dah pernah belajar Iqra, yang asas sudah pernah belajar, jadi bila naik Quran nanti dia tak susah sangat lah. Sebab yang bawah tu kita ada latihan lah. Baik, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, minta tolong share lah. Setiap kali live yang saya buat, minta tolong share lah. Kalau nak pahala, minta tolong share, insya-Allah kita berkongsi pahala lah. Okey. Kemudian malam ni kita akan sambung muka surat. Kita masih menggunakan Iqra ni, Iqra Al-Furqan. Mereka yang baru nak belajar Quran, sesuai sangatlah belajar Iqra dulu. Baik, jadi malam ni kita sambung muka surat 111. 111 insya-Allah. Yang mana ada kelapangan masa, boleh sama-sama kita ulang kaji lah, insya-Allah. Okey, masih di bawah tajuk yang sama, iaitu huruf bertanda sakinah. Huruf bertanda sakinah, tanda sukun, tanda mati. Baik. Okey. Setiap huruf yang bersukun ataupun bertanda sakinah, pastikan bila kita baca dia tu bagi jelas. Makhraj dia tu bagi jelas. Sebutan makhraj dia tu bagi jelas. Okey. Kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan makhraj dia tu jelas, iaitu di hujung halqum. Akhladahu ikhwanan ukhrijat tadhkiratan bi'idnihi yudhkari. Di sini ra tebal, ra yang sukun sebelumnya baris atas, ra tebal. Sarmadan
Kemudian ra sukun sebelumnya baris bawah kita panggil ra nipis. Ir, kena senyum kena lebarkan rahang mulut kita yang bawah tu. Ir wa fir'auna ur. Yang ni juga ra yang sukun sebelumnya baris depan, baris dhammah. Yang ni juga dipanggil ra tebal. Ur, pastikan bunyi dia tebal. Mursalina az, pastikan sifat zai iaitu sofir dijelaskan. Azwajan, iz rizqun, uz wa uzlifati as, pastikan sifat sofir yang ada pada sin mesti dijelaskan. As nasta'ina is qismata. Huruf sin ni dia ada angin bersofir, berdesir angin. Baik, kemudian muka surat 112. Baik, masih lagi dalam bab yang sama iaitu tanda sakinah. Pastikan kita jelaskan makhraj huruf tersebut. Yusminu, ash, huruf shin dia ada sifat tafashi, berhamburan angin. Ashtatan, ish kamishkatin, musyrikuna, huruf sad tebal, dan dia juga ada sifat sofir, desiran. Asnaman, islahun, mustafa, ad'afan, ridwanun, mudghatan, huruf dha ni dia tebal, huruf dia tebal. Dia bersifat isti'la, itba'. Kemudian dia juga bersifat rakhawah iaitu mengalir suara. Maknanya sebutan dia tu panjang sikit. Yawlimuna, وحفظناها يظلمون. Baik, kemudian huruf ain pastikan bunyi dia di tengah halqum. Pastikan ain ni bunyi dia di tengah halqum. A'nabin. Baik. Pastikan ain ni kita boleh beza di antara ain dengan hamzah. Kemudian muka surat seterusnya 113, masih lagi dalam Iqra' 4 Iqra' 4. Bagi sesiapa yang baru nak belajar Quran, kita galakkan belajar daripada Iqra'. InsyaAllah, mudah-mudahan bila naik Quran dia jadi tak payah sangat. Okey. Seterusnya huruf ain, sama juga tadi juga sambungan yang tadi. Ni'mati, ti ni kena panjang lah. Kadang-kadang ada yang baca pendek ni. Ni kena panjang di sini. Kemudian yu'linuna. Di sini panjang, ada wamat. Setiap huruf yang sukun kita kena jelaskan makhraj dia. Ghain di hujung halqum. Tebal huruf ghain ni huruf yang tebal, huruf isti'la. Lagi pula huruf isti'la iaitu terangkat pangkal lidah. Maghfiritun, dirthan, yughni,
Pastikan fa tu makhraj dia di mana? Ujung gigi kacip atas sentuh perut bibir bawah. Dan antara sifat dia adalah hams, iaitu lepaskan nafas, lepaskan udara. Ada angin. Afidatan, if, hifdhuhuma, uf, yuflihu. Okey, huruf apa ni? Huruf kaf. Juga ada angin kerana dia bersifat dengan hams, lepaskan angin, lepaskan nafas atau udara lah. Tapi banyak yang baca qalqalah lah. Salah. Siapa baca kaf sukun dengan qalqalah salah. Kerana qalqalah tidak ada kaf. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu huruf qalqalah. Kaf tidak ada. Jadi kaf kena lepaskan nafas. Akthara, bikrun, bihukmihi. Kemudian lam, jelaskan makhraj lam. Hujung lidah tekan pada gusi gigi atas ataupun dekat langit tu lah. Jelaskan lam. Fa'alhamaha, tu hujung lidah tu tekan biar rapat. Ilmuha, ulqu. Tu. Baik. Seterusnya muka surat 114. Okey, dia kata apa? Huruf tanda sukun sama juga. Iaitu huruf yang bertanda sukun. Jelaskan makhraj dia. Kalau mim dengan nun ni, dia sifat asal dia adalah gunnah. Adalah gunnah. Jadi bila kita baca dia tu pastikan ada sedikit dengung lah. Tapi kalau dia jatuh pada hukum-hukum yang dengung, contoh dia ikhfa, idgham al-gunnah, iklab dan sebagainya, dengung tu dipanjangkan sehingga 2 harakah. Tapi macam di sini, dia dengung pada diri dia tu, pada diri sifat asal dia tu. Dengung yang sekejap lah. Ada dengung yang sedikit. Yang suara dengung tu naik di hidung sedikit saja. Jangan lama lah. Lama tak boleh lah. Contoh dia, kita tutup bibir, ada sedikit suara dengung tu di hidung kita lah. Dia ada lah, cuma tak boleh panjang. Waluhu, walahum, in, minha, imrana, an'ama, kun fayakuna. Baik. Kalau ikut tu di sini dia tak boleh sukun lah kat sini. Sebab nun mati jumpa fa, ikhfa. Yang mana nun ni tidak boleh disukunkan kalau ikut tu lah. Tapi di sini dia nak bagi contoh sajalah. Kun fayakuna. Baik. Seterusnya muka surat 115, masih lagi dalam Iqra 4 lah, insya-Allah. Kita teruskan. Dia kata kat atas huruf bertanda sakinah, qalqalah. Iaitu huruf qalqalah, iaitu di sini huruf qalqalah ba, jim, dal, qaf, ta yang bertanda sakinah, bertanda sukun. Okey, arahan dia lantunkan bunyi 5 huruf qalqalah bertanda sukun ini. Apabila huruf qalqalah bertanda sukun, contoh dia di sini, ba sukun, jim sukun, dal sukun, qaf sukun, ta sukun, maka mestilah dilantunkan. Mestilah dilantunkan bunyi huruf semua ni lah. Baik, apabila dia sukun. Kebiasaan dia berada di tengah lah, kebiasaan. Dan di akhir kalimah itu, apabila kita waqaf, perlu juga dilantunkan. Contoh dia, huruf qaf sukun berada di tengah.
maka mesti bacaan dilantunkan. Huruf qaf ini bunyi dia tu dilantunkan. Aqa, yaqra'una, iqa, ruziqna, uqa, yuqridu, atta, yatma'una, ita, khitbati, utta, yut'imu. Kena lantun ab, nabtishu, ib, qiblatan, ub, mubtiluna, aj, fa'ajmi'u. Baik, untuk huruf jim ni ramai saya dengar bila baca jim sukun dari bunyi angin aj, fa'ajma'u. Tak mahu lah. Sebab apa? Sebab jim ni tidak ada sifat yang angin dia tidak bersifat dengan hams, dia tidak bersifat dengan sofir dan sebagainya lah. Dia hanya sifat lantunan. Antara sifat yang ada pada jim yang kita boleh kesan iaitu lantunan, qalqalah. Jadi pastikan lantun fa'ajmi'u. Jangan bagi angin jangan bagi angin. Okey, seterusnya muka surat 116, masih lagi dalam Iqra 4. Okey. Huruf bertanda sakinah qalqalah. Maknanya ni contoh-contoh huruf qalqalah yang bertanda sukun. Ij, rijsun, adbara, uj, yujza, id, najid, ud, mudkhala. Okey, seterusnya muka surat 117. 117 masih dalam huruf bertanda sakinah qalqalah, sama juga tajuk dia. Arahan baca dengan lancar. Dia suruh kita baca dan lancar, bagi lancar. Baca tu bagi lancar, jangan tergagap. Okey, seterusnya huruf yang sukun kita bagi jelaskan makhraj dia. Yakhfa, ta'wilahu, qablihim, tughniya, la'ibratan, yukhlifu, wajadna, mathwa, tajri, tubduhu, biidnihi, yaj'alu, batni, wad'atha, aqlamahum, matla'un, muhkamatun, ma'dudatin. Baik, itulah cara baca anda, insyaAllah. Seterusnya Iqra 4. Baik, dia kata huruf bertanda tajuk dia yang sama lah. Penilaian. Tadi arahan. Dia suruh baca dengan jelas. Baca dengan lancar. Ini pula jelaskan perbezaannya. Yang ni dia nak ajak kita cara nak bezakan di antara huruf-huruf yang bunyi dekat-dekat, kadang-kadang nak sama lah. Yang ramai baca tu kadang-kadang tertukar. Ain tukar hamzah, kaf tukar kepada kaf, qaf, sin tukar kepada tha, sin tukar kepada shin, zal tukar kepada zai. Banyak yang keliru Jadi sebab tu saya kata pastikan kita ulang kaji balik Iqra sebab Iqra ni bagus. Dia mengajak kita cara nak beza antara satu huruf dengan huruf yang lain. Yang mana ramai yang keliru pastikan kita ulang kaji Iqra, insya-Allah. Mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin baik. Okey, yang pertama di sini kerana hamzah hamzah dipangkal. Ain tengah halkum, hamzah dipangkal halkum ataupun hujung kerongkong, hujung halkum sebelah bawah. Ak, huruf kaf hams berangin ak, aq,
ba'sana, ta'rifu, akmala, maq'adi, ath, dah, ath, dan dia berangin lah, hams, as, beza lah, ini ath, ath, as, beza lah dua ni, tak sama lah. Kalau sin hujung lidah belakang gigi kacip bawah dan ada sifat sofir, yang ni tidak ada sofir, yang ni ada sofir, beza lah. Ath, as, yang ni dengan ni pun beza juga. Yang ni hujung lidah dikeluarkan sedikit. Ad, yang ni hujung lidah belakang gigi kecil bawah. Dan juga ada sofir. Az, ad, az. Beza lah bunyi dia. Athmara, athmara. Hasbuna. Tengok sin lah. Dia ada angin dia tu kuat. Ni dia sikit angin dia. Athmara, hasbuna. Tadbahu, azka. Sofir, zain ada sofir. Kemudian huruf sad tebal. Huruf sad ni hujung lidah belakang gigi kecil bawah juga, dan ada sofir juga. Dan dia huruf yang tebal. Aus, bersifat isti'la, itba'. Aus, au, baik, tebal. Ha pedas tengah halkum, pastikan di tengah halkum. Baik. Asnaman, awlama, wa tahmilu akhdanin. Bunyi dia kita boleh beza lah. Di antara satu huruf dengan huruf yang lain kita boleh beza, insya-Allah. Muka surat 119, insya-Allah kita tengok muka surat berapa habis. Okey, lagi dua muka surat lagi kita nak habiskan. Iqra 4 kita nak habiskan malam ni juga. Okey, muka surat 119 tajuk dia adalah hamzah wasal. Hamzah wasal berkaitan dengan hamzah wasal. Bagaimanakah bentuk hamzah wasal? Bentuk dia macam alif, tetapi di atas dia ada tanda, tanda kepala sad. Baik, arahan dia apabila bertemu huruf hamzah wasal yang mana bentuk dia macam alif, di atas dia ada tanda tu, bertemu tu di pertengahan ayat, maka tidak boleh, tidak perlu disebut. Maknanya apabila hamzah wasal berada di tengah ayat, contoh dia macam ni, dan samalah semualah. Hamzah wasal berada di tengah ayat, maka kita jangan baca lah hamzah wasal tersebut, jangan baca. Gugurkan dia, jangan baca. Dia hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Contoh dia, ni. Kalau orang tak tahu ni, dia baca fa'buduhu, salah. Jangan bariskan hamzah wasal ni. Baca fa'buduhu, terus masuk kepada ain. Ni macam sini. Kalau orang tak erti, dia baca fa'buduhu, sedangkan bacaan tersebut adalah salah. Yang betul dah fa'buduhu. Baik, ini pun sama juga. Jangan baca fa'ashhadu, salah. Bacalah fashhadu, masuk terus kepada shin. Fashhadu wa'tasimu, gugurkan, jangan baca hamzah wasal ni. Waksuhum, jangan baca wa'ak, terus masuk kepada tata'a, fatluha, fastaghfaru, wakhtalafu, wamastakanu, wadhkuru, warzuquhum. Tu cara baca dah lah. Pastikan kita jangan baca dah hamzah wasal tu apabila dia berada di tengah ayat. Dia hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Kemudian seterusnya muka surat 120. Lagi satu muka surat lagi lah. Lagi satu muka surat lagi.
120 masih lagi dalam berkaitan hamzah wasal. Okey, dia kata apabila terdapat di permulaan kalimah, iaitu hamzah wasal lah. Wasal itu di permulaan kalimah, di awal kalimah. Baca dengan baris fathah ataupun kasrah berdasarkan huruf yang ketiga. Kita nak baca fathah ke kasrah ke dhammah ke berdasarkan huruf yang ketiga. Dengar bacaan guru. Yang ni dia kena dengar bacaan guru lah. Contoh dia, kalau orang tak erti dia baca aqra. Kalau orang tak pernah mengaji, tiba-tiba baru mengaji, dia baca aqra. Pasal dia tak tahu lah kaedah. Kaedah dia kita tengok huruf yang ketiga pada fi'il. Jika huruf itu berada atas fathah ataupun kasrah, maka hamzah wasal kita kena mulakan dengan kasrah. Di sini huruf ketiga adalah ra, bagi atas, maka hamzah wasal kena baca dengan kasrah. Iqra, jangan baca aqra, dan jangan baca uqra. Baca iqra. Sini pun sama juga, huruf ketiga ada fa bagi kasrah, maka hamzah wasal baca dengan kasrah. Infiru, tu baca itu. Infiru, jangan baca anfiru. Kemudian di sini huruf ketiganya bagi dhammah. Huruf ketiga pada fi'il itu bagi dhammah, iaitu ain, maka hamzah wasal mula dengan dhammah. Ud'u, macam tu. Yang ni nak baca apa ni? Baca dengan kasrah lah. Sebab apa? Huruf ketiganya bagi atas. Apabila huruf ketiga bagi atas ataupun kasrah, maka hamzah wasal kena baca dengan kasrah. Idfa. Di sini huruf ketiga bagi kasrah juga. Irji'i. Di sini hamzah wasal huruf ketiga bagi atas, maka hamzah wasal kena baca kasrah. Irj. Jangan baca ikhruj. Ukhruj. Okey, huruf ketiga bagi dhammah pada fi'il, maka hamzah wasal pun dhammah. Ushdud. Uhsyuru. Okey, ada sedikit gangguan line tu tak? Line pelan, line slow. Okey, teruskan. Okey. I'malu ma syi'tum. Di sini baca dengan kasrah lah, kerana huruf ketiga bagi atas. I'malu ma syi'tum. Okey, seterusnya. Ij'alu bida'atahum. Dha tebal. Baca dengan kasrah kerana huruf ketiga bagi atas. Ij'alu bida'atahum. Okey, kemudian yang ni huruf ketiga bagi dhammah, maka hamzah wasal pun bagi dhammah. Udkhuluha bisalamin. Yang ni huruf ketiga bagi atas, maka baca kasrah. Iqtaraba ajaluhum. Okey, kemudian dia berada di tengah kalimah, tengah ayat, maka jangan baca. Terus kita masuk kepada qaf sukun. Ya. Ra ni kalau tak silap ni sukun ni. Ya muqnuti. Terus masuk kepada qaf sukun kerana hamzah wasal berada di tengah. Ini bersama juga. Awid fa'u. Itulah cara bacaannya. Okey, teruskan. Muka surat 121. Hamzah wasal juga penilaian. Sebut dengan jelas dan lancar. Okey, kita cuba baca. Wa khalaqnakum azwajan. Uqtulu Yusufa. قالوا أتجعل فيها اطرحوه أرضا لم تحط به خبرا واذكر عبدنا داود واحصروهم واقعدوا لهم. Apabila dia berada di tengah ayat hamzah wasal ni, maka kita terus gugurkan dia. Jangan baca. Baik. Dan muka surat yang terakhir pada malam ini,
Muka surat yang terakhir daripada Iqra 4. Masih lagi berkaitan hamzah wasal. Penilaian. Terus kita baca. Wahfadhu aymanakum. Gugurkan hamzah wasal kerana dia berada di tengah ayat. Lam yalid wa lam yulad. Jelaskan mim sukun, dal sukun, mim sukun dan dal sukun. Jelaskan makhraj dah. Lam yalid wa lam yulad. Gugurkan hamzah wasal kerana berada di tengah ayat. Famastamta'tum. Okey. Kemudian huruf ketiga pada fi'il iaitu ba bagi kasrah. Mulakan hamzah wasal dengan bagi kasrah. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Okey. Terus huwa yubdi'u wa yu'idu. Ba sukun iaitu qalqalah berada di tengah. Maka lantunkan bunyi ba ini. Huwa yubdi'u wa yu'idu. Okey, yang terakhir ba sukun berada di tengah, lantunkan dia. Iblis aba wastakbara. Gugurkan hamzah wasal kerana dia berada di tengah ayat. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi telah pun selesai kita membaca, kita habiskan Iqra yang keempat pada malam ini pada muka surat 122 insya-Allah. Jika dipanjangkan umur, malam esok kita sambung Iqra yang kelima insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi mudahlah. Kalau kita dah pernah belajar